dikurniakan Allah kekuatan dan kesempatan untuk mendapat syafaat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Yang melihatkan pihak penganjur, ustaz, teh dan seluruh komiti, dan paling utama ialah puan-puan jemaah sekalian yang sudah bercuti lama lah juga, betul ya. Mudah-mudahan percutian yang dilakukan akan membuat kita ruang bermuhasabah diri, dan hari ini kita ditemukan semula dalam tahun baru. Okey, jadi sebab itu mi bawa tajuknya berdamai dengan masa silam. Kalau kita bercakap tentang masa silam, dalam kepala kita ada apa kalau sebut masa silam? Gembira ke, sedih ke, duka ke apa? Jadi maknanya kita nak melihat, kita nak memuhasabah diri sebenarnya untuk melihat apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu, dan adakah kita masih ditakuk lama ataupun kita sudah berubah menjadi lebih baik daripada yang lalu-lalu, baik daripada yang sudah-sudah. Sebab itu kita katakan kalau kita sudah pernah bersyukur, sudah benarkah syukur kita itu? Kalau kita sudah pernah berterima kasih, sudah cukup ikhlaskah terima kasih kita? Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Sebagai wanita kita dianugerahkan kekuatan emosi, betul? Yang menyebabkan kita boleh menangis dan boleh ketawa. Jadi kekuatan yang kita nak angkat hari ini, kita nak melihat kalau disebut masa silam yang kita gambarkan masa silam yang macam mana? Agak-agak lah. Masa silam yang menyedihkan lagi, yang mengembirakan lagi. Kalau kita kata tajuknya berdamai dengan masa silam, maksudnya kita nak berdamai dengan masa silam yang bahagia ke masa silam yang menderita? Oh, bahagialah nak berdamai, betul? Kalau kita melihat dari segi bahasa, kalau kita nak berdamai, kita tak nak lagi pegang dia, kita tak nak lagi usik dia, tak nak lagi ingat benda-benda itu. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sebab itu kalau kita melihat buku yang tulis oleh pengarang terkenal La Tahzan, betul? Dr. Aidit Al-Qarni ini, dia sangat gembira merawat hati-hati wanita. Jangan bersedih, cerita satu buku sedih je, betul? Kerana itu khusus untuk wanita yang paling banyak. Kerana yang banyak sedih siapa? Wanita. 70% kekuatan wanita adalah dari emosi, dari perasaan. Jadi mukanya kenyuk-kenyuk dalam masa 1 minit boleh jadi macam-macam, betul? Sukanya tak sedar diri, sedihnya tak sedar diri juga pun masalah juga. Maka kita diberi warna oleh Allah. Kenapa kita dilahirkan? Kerana kita nak memberikan macam-macam warna pada kehidupan, betul? Sebab itu di tangan wanita itulah menentukan masa depan. Sebab itu dipesan Rasulullah, kalau kamu ingin melihat apa terjadi di masa akan datang, bagaimana generasi akan datang, lihatlah wanita masa ini. Kalau wanita masih ini masih concang-concang, maknanya generasi kita esok apa? Concang-concang jugalah. Maka maknanya pengaruh kita sebagai wanita sangat besar dalam menentukan masa depan. Sebab itu matlamat ataupun yang kita kata muhasabah diri yang kita nak buat, yang kita nak angkat, okay? Kita harus benar-benar kuat. Kalau sebenarnya perasaan mana yang paling kita banyak simpan dalam hidup? Perasaan mana? Senang ke, bahagia ke, sudah ke? Oh, campur-campur. Kita paling senang, ini nak ikut dari segi psikologi lah. Kita paling senang melupakan yang mana? Oi, kalau dapat melupakan yang sedih, bahagia. Betul? Kita selalu melupakan yang senang, tapi ingat yang sedih. Walaupun Nabi kata Allah bagi ujian itu sebesar kuku, tapi Allah bagi nikmat itu sebesar lautan. Yang mana yang kita pegang? Mana yang kita ingat? Kawan baik yang paling banyak kita ingat apa? Meragamnya. Ya Allah, tak sangka dia dulu, kami dulu kawan baik. No. Tapi tiba-tiba dengan satu kesalahan, maka memang kalau para ulama kata wanita memang senang mengingat yang buruk.
Sebab itu dia susah memaafkan. Betul atau tidak? Kau dah kuliah bertahun-tahun ni susah juga ke memaafkan? Kau tengok muka tu memang ada lagi lah bakat susah memaafkan. Apa tandanya? Mukanya tak lapang. Lapang maknanya apa? Free. Macam keluar tandas. Okay, kalau keluar tandas tengok muka macam mana? Kecuali orang sebelik lah kot. Kalau dia normal-normal keluar daripada tandas rasa bahagia, itulah muka ikhlas. Jadi kita nak kata orang yang paling banyak menyimpan perasaan tidak gembira, mukanya susah nak senyum, susah nak ceria, susah nak memaafkan. Makanya sebab itu pengarang ini menulis satu buku besar untuk melihat mengapa orang perempuan banyak menyimpan yang tidak gembira. Kebaikan suaminya ada 4 lori, satu masalah je. Betul? Doktor dia ada girlfriend doktor. Hilang semua yang baik. Ingatnya mana? Satu je. Sama ke wanita dalam dewan ini? Tidak kan? Oh, dah boleh sabar, dah boleh syukur. Betul? Maka kita nak melihat mengapa kita harus berdamai dengan masa silam. Kalau dulu kita pendendam, berapa orang pendendam lagi sekarang? Berapa orang lagi nak balas dendam? Sakit hati, tahu tak? I can forget but cannot forgive. Saya boleh melupakan tapi tak boleh memaafkan. Salah ke betul? Salah. Kita harus mampu memaafkan dan melupakan. Tapi berapa orang boleh buat secara amali? Boleh cakap tapi nak buat sakit. Tak boleh. Saya tengok muka dia teringat balik. Tengok anak dia pun teringat. Ya Rabbi, kan? Maka episod-episod hidup yang nak dilupakan sangatlah sulit. Maka kita nak belajar balik menyemak. Sudahkah aku jadi orang pemurah? Sudahkah aku jadi orang pemaaf? Sudahkah aku jadi orang yang paling sabar? Maka kita katakan, Allah kata apa? Untuk kamu jadi hebat menempah syurga, pasti 2 istilah besar ini disimpan. Pertama sabar, kedua syukur. Ini kekuatan. Kalau kita kata muhasabah diri, menyimpan, atau kita kata berdamai masa silam, saya tak nak lagi simpan kisah sedih masa lalu. Apa sebab tak boleh simpan kisah sedih? Kerana dia meragut semua kebahagiaan masa depan. Kita sudah tak sempat berfikir tentang masa depan kerana tenggelam dalam kesedihan, membunuh semangat, membuang masa, melupuskan tekad.